Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung tadabbur kita surah Al-Ghafir ayat yang ke-15. Sebelum tu kita ada baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita terus kepada pelajaran kita hari ini. Termasuk ayat yang ke-15. Nak guna yang ni ke nak guna mushaf lah Okay, insya-Allah kita tengok ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rafi'ud darajati dzul 'arsyi yulqir ruha min amrihi yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq. Sambung ayat 16. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Sambung ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawm. Inna Allaha sari'ul hisab. Kita tengok ayat yang ke-15, terjemahan dulu. Okay, kita cuba potong ayat dia. Pertama, Rafi'u. Yang kedua, Ad-darajat. Kemudian ketiga, Zu. Kemudian Al-'arsyi yulqi ruha lagi min amrihi. Kemudian ala man yasha'u min ibadihi. Kemudian li yunzira yaumat talaq. Yauma at-talaq. Okey. Kita tengok kenapa jadi gini. Ni mula ini tak ada ni masalah asal ni. Okey. Dia dah goyang sikit. Dia macam longgar kot. Ada laptop ni problem atau jangan laptop ni problem. Okey, rafi'ud darajat. Rafi' ni maknanya rafa' apa maknanya? Meninggikan. Mengangkat atau meninggikan sesuatu. Jadi yang maha meninggikan. Dan terjemahan juga yang maha tinggi darjatnya. Jadi boleh rujuk pada Allah tu sendiri sebab dia masdar. Jadi masdar ni dia boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi fa'il dan maf'ul dah juga. Boleh rujuk pada siapa? Dia sendiri yang maha tinggi darjat. Ataupun
Dia juga yang meninggikan darjat. Rafi' ni sirah sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Rafi' boleh kita kata apa? Maha mengangkat. Maha mengangkat lah kita. Maha mengangkat Allah ni, ataupun maha tinggi pun boleh juga. Maha tinggi. Kemudian kita kata terjemah apa? Kita kata maha tinggi lah. Ad-darajat tambah apa? Rafiq ni diisi fi'il harf ni. Isim kan? Betul? Betul isim ni? Ya, di isim kemudian ad-darajat bagi ada bagi ni. Jadi rafiq ni mudhaf. Isim nakirah tanpa tanwin. Sebab tu dia sebetulnya rafi'un. Betul tak? Rafi'un lah. Tapi kerana nak jadi mudhaf dia jadi rafi'u saja. Sebenarnya tanda isim ada tak kat dia? Ada tanwin lah. Sebenarnya. Tapi tak nampak tanda isim tu. Jadi kita pun keliru. Ni isim ke bukan? Di isim lah. Hakikatnya dia ada tanwin asal. Tapi kerana di mudhaf dia tak ada tanwin. Tengok lepas tu ada mudhafu ilaih dia, darajat bagi. Jadi bagi ad-darajat maknanya darjat. Atau darjat ni maknanya tingkatan yang menaik. Ni isim juga ada alif lam. Kan? Terus kita. Lagi yang mengangkat yang maha tinggi bagi darjat. Ataupun kita kata yang maha mengangkat bagi darjat. Maha mengangkat bagi darjat. Meninggikan boleh, mengangkat boleh. Yang ada yang. Yang lah. Kemudian yang pemilik. Yang memiliki bagi atau bagi arasnya. Ini juga isim ni saya kuningkan teruslah. Isim. Bagi juga ada bagi kat sini arash. Sebelum kita pergi ni, darajat ni dia ada dua dalam Quran. Dia ada satu darajat ni dia ada darjah kan. Lawan dia apa? Darkah. Jadi darjah ni dia ni, darkah ni bawah. Ni lawan dia, darjah. Darjah maknanya menaik, darkat maknanya menurun. Sebab tu dalam Quran Allah sebut orang munafik ni fi darkil asfali, maknanya paling bawah, asfal. Asfal paling rendah. Sedangkan orang beriman ni darjat, lahum darjatun indallah, mereka ada darjat di sisi Allah, tinggi di syurga. Jadi ni darjat ni tingkatan menaik, darkat ni apa? Tingkatan menurun. Jadi kalau jamak jadi darajat lah. Darjat ni kaedah apa ni? Kaedah ada alif ta tak belakang? Alif ta di akhir kalimah ada kaedah. Kaedah 17 ni, kuning ni. Zulumat, kaedah 17 ada alif ta. Dia isim gandaan. Jadi dia Allah mengangkat darajat. Bagi darjat. Yulki kaedah yang ke 11 11. Yulki ni kaedah 11.
Betul tak? Apa maknanya? Dia yang laqa memberikan. Dia yang memberikan Dia memberikan. Ada yang. Tak ada. Dia memberikan. Ni kaedah 11. Ikut. Isim ke fi'il ke kaedah 11? Fi'il Fi'il apa? Mudhari'. Jadi saya merahkan je. Jadi dia memberikan ar-ruha. Ar-ruha tambah apa kat sini? Akan. Ni ada akan ni. Akan. Ar-ruha apa? Roh ni. Jadi roh dalam Quran ada banyak maksud. Dari sini roh ni maksudnya ada Jibril, ada kata ini wahyu. Jadi dia yang memberikan akan wahyu. Wahyu Isim fi'il haf. Isim ada alif lam ni. Kemudian min daripada ni apa? Perintah ni. Daripada huruf jar ni amrihi. Perintah, amri perintah, hi baginya saya gunakan terus. Ala di atas, ke atas, man orang yang ataupun sesiapa yang. Man ni kita kata sesiapa yang. Yasha'u, dia kehendaki. Jadi kaedah berapa ni? Kaedah berapa Puan Huda? Yasha'u. Fidos? 11. Kaedah 11. Ni kaedah 11. Iaitu fi'il mudhari'. Ni. Man ni isim ke apa? Isim ke fi'il? Isim sebab apa tanda dia? Ala. Sebelum dia ada huruf jar. Okey. Min daripada min huruf jar juga kan? Min ibadihi. Ibadi. Daripada abdun satu, ibad hamba-hamba. Daripada hamba-hamba hi tambah tak? Tambah tak? Akan ke? Baginya kan. Sebab apa bagi? Ibadi ni sebagai apa? Mudhaf. Amri ni pun ada tambah tak? Amri tadi. Ada bagi juga. Supaya perasan tu bagi tu. Ni mudhaf amri. Okey, ibadi ni isim juga hi li. Okey, li ni maknanya supaya. Supaya harf juga ni. Yunzira. Kaedah apa ni? 11 juga. 11. Supaya ia memberi peringatan. Yauma. Yauma balik atas ni. Selepas je fi'il ni kaedah sebelah ada kalimah ni balik atas ni. Sama macam ruha tadi. Tambah apa? Akan. Jadi kat sini ada akan juga. Akan. Akan hari at-talaq. Tambah tak? Tambah apa? Bagi. Bagi pertemuan juga. Mudah pun ilaih juga. Okay, cuba terjemah sama-sama. Yang Maha mengangkat bagi darjat-darjat yang memiliki bagi arash dia memberikan akan wahyu daripada perintah baginya ke atas siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hamba baginya supaya dia memberi peringatan akan hari
bagi at-talaq tak terjemah lagi. Apa at-talaq? Pertemuan. Bagi pertemuan. At-talaq. Bukan tolak tu to. Tolak tu cara terpisah. Boleh terjemah? Sekali lagi Yang Maha mengangkat bagi darjat-darjat yang mempunyai bagi arash, dia memberikan akan wahyu daripada perintah baginya ke atas sesiapa yang dia kehendaki daripada hamba-hamba baginya, supaya dia memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Kita ambil seorang lah, wakil lelaki dengan perempuan. Lelaki sikit. Siapa nak cuba dulu? Boleh ke nak ulang lagi? Sekali lagi. Cek. Cek. Okay, dapat Ada nak volunteer dulu ke? Boleh dah. Dah cuba dah. Okey, sekali lagi. Yang Maha mengangkat. Mengangkat ke meninggikan sedap. Meninggikan meninggikan lah Yang Maha meninggikan bagi darjat-darjat. Darjat ni apa bahasa Melayu dia? Ustaz tak? Apa Kita pakai darjat juga? Tingkatan darjat juga lah Kedudukan Kedudukan. Ya. Ya, saya buat terjemah apa Saya lupa. Yang meninggikan tingkatan. Tingkatan saya buat. Tingkatan. Tak apalah, kita pakai darjat-darjat. Kedudukan sebenarnya ni. Okey, yang Maha meninggikan bagi darjat-darjat yang mempunyai bagi arash, dia memberikan. Okey boleh? Memberikan, ingat yang ni. Dia memberikan. Bukan yang tak ada yang. Dia memberikan je. Yulqa ni panggil lah mencampakkan. Tapi bukanlah maksudnya Allah berikan wahyu lah. Akan wahyu daripada perintah baginya ke atas sesiapa yang dia kehendaki daripada hamba-hamba baginya, supaya dia memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Dapat dah? Tadi ulang sekali lagi je kan? Dah boleh? Cikgu dah dia? Cuba je ke? Yang bagi daripada supaya dia memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Ahsanti, insyaAllah. Seterusnya Ustazah. Dia memberi akan wahyu daripada perintah baginya atas sesiapa yang dia kehendaki daripada hamba-hamba baginya, supaya dia memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Ahsanti, insyaAllah. Sebenarnya Puan Huda, okey, silakan.
Ahsanti insya-Allah. Mu'ul. Yang maha meninggikan bagi darjat-darjat yang memiliki bagi Arasy, ia memberikan akan wahyu daripada perintah baginya ke atas orang-orang yang Siapa yang ia kendaki daripada hamba-hamba baginya, supaya dia memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Ahsanta insya-Allah. Cikgu Munizam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha meninggikan bagi darjat-darjat, iaitu yang memiliki bagi Arasy. Iaitu Ia memberikan akan wahyu daripada perintah baginya ke atas sesiapa yang ia kehendaki daripada hamba-hamba baginya, supaya ia memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Ahsanta barakallah. Majidam. Yang maha meninggikan bagi darjat-darjat yang memiliki akan bagi Arasy, dia memberikan akan wahyu daripada perintah baginya kepada Atas ke atas sesiapa yang ia kendaki daripada hamba-hamba baginya, supaya ia memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Ahsanta insya-Allah. Cikgu Nurayawati. Yang maha meninggikan bagi darjat-darjat yang memiliki bagi Arasy, ia memberikan akan wahyu daripada perintah baginya ke atas sesiapa yang ia kehendaki daripada hamba-hamba baginya, supaya ia memberikan peringatan akan hari bagi pertemuan. Ahsanti insya-Allah. Cikgu Salmiah. Yang maha meninggikan bagi darjat-darjat yang memiliki bagi Arasy, yang memiliki Ni kaedah sebelah ni. Ada dia kan? dia Dia memberi. memiliki Dia memberikan dia memberikan akan wahyu wahyu dari sesiapa daripada amri apa? perintah Perintah bagi dia baginya atas sesiapa sesiapa yang yang dia dia kehendaki nanti daripada hamba-hamba baginya, supaya sama juga. Semua ada ya macam ni. Depan ni mesti terjemah dia. Dia memberi akan peringatan. memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Ya, ahsan. Cikgu Zubedah. Yang maha meninggikan bagi darjat-darjat yang memiliki bagi Arasy, dia memberi akan wahyu daripada perintah baginya ke atas sesiapa yang dia kehendaki daripada hamba-hamba baginya, supaya dia memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Ahsanti cikgu Zainah. Yang maha meninggikan bagi darjat-darjat yang memiliki bagi Arasy, dia memberikan akan wahyu daripada perintah baginya
Sesiapa yang dia kehendaki daripada hamba-hamba baginya, supaya ia memberi peringatan akan hari bagi pertemuan. Baik, barakallah. Jadi yang saya kuningkan ni semua apa? Isim. Yang hijau ni harf. Yang merah ni fi'il Kita tengok ayat yang ke 16. Ini kita buat sekali ramai-ramai lah masa. Okey. Terusnya pengaluh sama-sama. Yaum. Yauma lagi. Kemudian barizun. Sekali ke? La. Yakfa. Lagi? Ala. Allah. Min. Hum. Syai'un. Li. Li mana sekali ke? Li kan? Lagi? Man. Al-mulku. Al-yaum. Li. Allah. Al-wahidi. Al-qahhar. Semua dah mahir ni. Tak ada masalah kan? Boleh dah nampak kan? Okay, terjemah dulu. Ikut saya terjemah. Pada hari mereka apa ni? Barizun apa? Apa saya terjemahkan? Barizun. Orang-orang yang jelas kelihatan. Itu makna dia. Bariz maknanya nampak. Jelas. Tak tersorok. Lawan dia mustatir. Lawan baris mustatir. Kita belajar dalam domain kan? Domain ada dua, baris ada mustatir. Ingat baris maknanya nampak jelas, tak tersembunyi sikit pun. Clear, boleh tunjuk. Mustatir maknanya tersembunyi. Itu maksudnya, sebab tu kita terjemahkan barizun kaedah berapa? Barizuna kaedah berapa? Tengok kaedah kita. Cuba tengok. Ada tak yang jadual ni kan? Cuba cari. Mana yang sama? Buat analisis. Kaedah? 7. Bukan kaedah 5. Kaedah 7. 5 mesti ada ya. Nampak? Okey, kita tengok. Di kaedah 7 ni. Jadi kita terjemah orang-orang yang lah. Cumanya kita nak terjemah dia orang-orang yang berbaris. Bukanlah orang-orang kita pakai berbaris kan. Orang-orang yang jelas. Orang-orang yang jelas kelihatan, kita kata macam itulah. Orang-orang yang jelas kelihatan. Jadi semua yaumahum barizun ni semua isim fi'il ni. Isim ni isim, yaumahum ni domain isim juga. Barizun ni isim tak? Isim. Jamak ni. Orang yang jelas. Orang-orang yang jelas kelihatan. Jelas kelihatan. Saya kena masukkan banyak hadis. Saya tak sempat. Ada hadis-hadis macam mana gambaran jelas kelihatan. Dalam hadis ada sebut ada bendera dia. Dalam hadis ada sebut orang tu jalan kepala terbalik. Jadi kelihatan bukannya sekadar rupa dia je. Dosa dia pun kelihatan jelas. Orang tahu ini pelaku rasuah, orang tahu ini peminum arak, orang tahu ini apa, semua tahu. Siap label dah. Faham bukan sekadar kita hari ni boleh pakai baju cantik, elok tutup dalam kudis kan. Yang ni tak, semua sekali, tak ada tersembunyi. Boleh faham bukan sefizik saja, amalan sekali. Lengkap package dia. Jadi yaumahum barizun, pada hari mereka orang-orang yang jelas kelihatan. Jadi saya nanti insya-Allah saya tak masukkan hadis tu. Tak sempat. Hadis tu jelas kelihatan fizikal, tak ada bukit bukau, dan jelas kelihatan amalan dia dengan bendera masing-masing. Okey, la yakhfa, la tidak, yakhfa kaedah apa ni? 11, masya-Allah. Dah nampak Ya, fi'il apa? Fi'il kan? La ni dia isim fi'il ni, la ni. Harf Betul. Betul Bidas. La, harf ke isim fi'il harf. Okey, jadi tidak ia tersembunyi Tidak ia tersembunyi. Tidak ia tersembunyi ala ke atas
harfu jar ke atas, Allah isim, min daripada, terjemahkan hum apa? Mereka, syai'un sesuatu pun. Cuba terjemah balik. Pada hari mereka adalah orang-orang yang jelas kelihatan. Jadi kat sini kita boleh tambah, sini ada pada, pada ini zaraf zaman, pada hari mereka adalah, ni tambah adalah tak lawa tulisan ni. Adalah orang-orang yang apa tadi? Jelas kelihatan. Yang jelas kelihatan. Okay, ikut saya. Pada hari mereka adalah orang-orang yang jelas kelihatan. Tidak ia tersembunyi ke atas Allah daripada mereka sesuatu pun. Oleh sesuatu pun. Oleh ni, tambah oleh. Ia bersembunyi ke tersembunyi lah, lebih sesuai. Bersembunyi. Sekali, tidak. Boleh? Tidak. Ia tersembunyi ke atas Allah daripada mereka oleh sesuatu pun. Okey. Milik siapakah kerajaan? Li ni milik Rujal ni. Milik bagi siapakah boleh? Milik siapakah? Man siapakah? Man ni apa? Bukan huruf jar kan? Sebab li ni huruf jar, lepas huruf jar mesti isim. Jadi man ni isim ni, bukan huruf jar ni. Sekali lagi, milik siapakah kerajaan pada hari tersebut ataupun pada hari itu. Boleh juga Allah cakap kan, pada hari ini al-yaum. Allah tanya soalan ni. Jadi kita kata Allah kata siapa punya kerajaan pada sekarang ni, pada hari ini. Jadi al-mulku, al-yauma, pada, tambah pada kat sini. Pada. Sini ada pada juga. Pada hari. Nampak ke tak pada hari ni? Kemudian lillahi, balik pada li tadi lah. Milik Allah. Milik Allah al-wahidi. Nak tambah apa ni? Yang sifat dia, yang Maha Esa, Al-Qahar. Sama juga yang Maha Pemaksa. Yang Maha Pemaksa. Qahar maknanya sangat dominan dalam hal ni. Sentiasa. Okey, cuba terjemah balik. Pada hari mereka adalah orang-orang yang jelas kelihatan, tidak ia tersembunyi ke atas Allah daripada mereka oleh sesuatu. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa. Pemaksa kan, bukan memaksa kan? Macam tak? Pe ke me? Oh, me kan? Pemaksa lah. Tapi kalau isim, boleh juga kan? Yang Maha Memaksa lah. Yang Maha Memaksa.
Okey, yang ini kita boleh letak ni badal ni saya buat ni. Menjelaskan yang ni lebih sesuai iaitu lah tukar balik Jadi dia menjelaskan yaumul talaq ni apa? Hari apa? Iaitu hari. Lebih sesuai lah. Iaitu tukar balik. Badal. Jadi saya tak lupa yang hukum kat sini kita buat badal. Badal liyaum. Ni. Pada ada tak? Iaitu hari je lah. Tak pada tak payahlah. Okey. Okey, sekali lagi terjemah Iaitu hari mereka adalah orang-orang yang jelas kelihatan. Ataupun kita kata sekalian boleh. Sekalian yang jelas. Sebab apa? Sebab bukannya manusia je. Jin pun ada sekali, semua sekali. Semua makhluk. Jin sekali. Orang-orang yang sekalian yang jelas kelihatan. Sekalian. Orang-orang yang tu tukar apa? Orang-orang tu tukar sekalian. Boleh juga. Binatang ada lagi kan? Binatang pun ada kan? Binatang pun ada, nanti kita tengok ayat dia. Semua kumpul. Binatang-binatang semua sekali. Kemudian sambunglah tiada, tidak, ia tersembunyi ke atas Allah daripada mereka oleh sesuatu. Sesuatu pun kan? Sesuatu pun. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Memaksa. Okey, dapat Kita lalu terus Harap-harap ni terjemahkan lah. Seorang lah, saya panggil seorang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Siapa nak cuba? Okey, Cikgu Nurayati. Iaitu hari mereka adalah sekalian yang jelas kelihatan, tidak ia tersembunyi ke atas Allah daripada mereka oleh sesuatu pun. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Memaksa. Okey. Lelaki tu. Cuba Hidas. Iaitu hari mereka adalah sekalian yang jelas kelihatan, tidak ia tersembunyi ke atas Allah daripada mereka oleh sesuatu pun. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Memaksa. Ahsanta, masya-Allah. Cukup dah Nanti giliran orang lain pula. Okey, kita masuk ayat yang ke-17. Okay, kita penggalkan dulu. Pertama, Al-Yaum. Kedua, Tujza. Lagi, Kullu Nafsin Bi Ma Kasabat. Kemudian La Zulma Al-Yaum. Innallaha Sari'ul Hisab. Okey, tadi ni ada kaedah ke ni? Saya ada ni kaedah 7, ini kaedah 11. Tak ada lagi dah. Okey. Al-yauma pada hari. Hari, iaitu hari. Iaitu. Silap saya, iaitu hari juga. Oh tak, pada hari je. Pada hari. Okey, pada hari dia okey. Pada sini. Kita boleh kata pada hari itu, sebut pada hari itu, ia dibalas. Setiap daripada jiwa, setiap daripada diri, dirilah, diri.
Setiap diri, setiap daripada ke. Dia dibalas. Setiap daripada diri. B, dengan apa yang telah berusaha oleh ia. Boleh ikut terjemah? Kasabah ni kaedah baru ni. Telah berusaha, kaedah 16 Telah berusaha oleh ia. Telah berusaha oleh dia. Cuba boleh ikut saya terjemah. Pada hari tersebut, ia dibalas setiap daripada diri dengan apa yang telah berusaha oleh ia. Di al-yaum ni isim kan. Tujzau ni apa? Isim ke fi'il ni? Fi'il ia kan? Ia dibalas. Fi'il mudhari insya-Allah. Kullu isim mudhaf. Nafsin mudhafun ilai, ada daripada kan? Isim juga lah. B ni harfu jar. Ma apa? Ni harfu jar. Ma isim. Kasabat fi'il. Kaedah 16 fi'il. Fi'il apa? Madi insya-Allah. Okey. Kita terjemah sama-sama. Pada hari tersebut, ia dibalas setiap daripada diri dengan apa yang telah berusaha oleh ia. Okey, seterusnya. Tiada sebarang kezaliman pada hari itu. Tersebut boleh, itu boleh, ini boleh. Sebenarnya itu kita takluk lah kita nak terjemah ni. Saya pakai tersebut. Tapi kalau tengok terjemah Mushaf Ali, itu. Ada dalam setengah Mushaf, ini pun ada. Sebab ni dirujuk. Tengok rujukan dia lah. Dia kata ini seolah Allah sedang cakap kan. Ataupun sedang diberitahu. Ikutlah. Sekali lagi. La tiada sebarang kezaliman. Okey, tengok ini la apa? Isim fi'il ni. Araf kan. Zulma ni isim. Ni nama dia isim. Ni isim la. Kan kita dah terjemah mula-mula surah Baqarah, kita terjemah apa? La. Ada tak terjemah sebarang? La raiba fi. La raiba. Pattern serupa je. Ada la, kemudian ada kalimah ni baris ni. Tengok ada la, kemudian ada kalimah baris satu tunggal macam ni. Baris fathah. Maknanya tambah apa ni? Sebarang kat dia punya antara tengah ni kita tambah sebarang. Maksudnya apa ni? Nama dia la ni nafiyah. La ni la nafiyah lil jins. Menafikan segala jenis yang berkaitan dengan subjek yang dinyatakan. Apa? Jenis apa? Jenis keraguan. Tengoklah apa jenis yang kita masuk kat la ni. Contohnya dia masuk la. Sekarang ni la apa? La zulma. Jadi sama ada ni, ada la kan sebelum dia. Menafikan sebarang jenis apa? Jenis apa? Kezaliman. Apa saja bentuk kezaliman tak ada, tak wujud. Macam tu. Ada dalam Quran malaikat kata la ma lana kan? Menafikan sebarang bentuk jenis apa saja ilmu, kosong, langsung tak ada apa-apa. Faham? La dia apa? Lam alif selepasnya isim berbaris fathah, isim tanpa tanwin berbaris fathah. Lam alif yang datang selepasnya isim, kalimah isim berbaris fathah, isim tanpa tanwin berbaris fathah ni. Jadi itu la nafiyah lil jins lah.
Banyak lah. Kita dalam doa kita pun ada kan. Kita kata apa? Rabbana zalamna. Kan? Kita kata bila kita dah tak ada daya, kita kata apa? La haula wala. La haula. Apa tu maknanya? Bila sebarang daya. Tak ada daya langsung. Kan? Nak buat. La quwwata. Tak ada kekuatan langsung nak tolak contohnya. Antara dua tu. Jadi la haula maknanya kita nak lakukan lah. La quwwata ni bila datang benda kita tak kuat untuk lawan. Jadi tak ada sebarang pun bentuk. Sama. Kalau dalam syahadah kita la ilaha, tiada sebarang bentuk sembahan, ilah. Kan? Banyak semuanya. Tu la apa? Nafiyah lil jins. Banyak tu. Kita dalam doa-doa kita la haula ni, la haula. Tengok ada ni sama. La ku wata. Tengok ada ni juga la. Lagi apa tadi? Tadi apa kita buat? Apa? La ilaha. La ilaha sama juga. Semua ni la nafiyah. Tiada sebarang. Tengoklah subjek dia apa. Maknanya ni tak ada sebarang bentuk berkaitan dengan daya ni, tak ada. Nafiyah lil jins. Tengok jenis subjek yang diletakkan dalam selepas la ni. Sebab tu nama dia isim la. Isim la ni pengganti mubtada'. Mubtada' kan subjek. Tapi dia tak sebut mubtada' la, dia sebut isim la. Subjek untuk la tu apa? Ni subjek untuk la. Jadi jenis dia sesuai dengan ni. Okey. Kalau kita jumpa macam ni, la juga ada beza kan? La khaufun. Ni la apa? Nafi biasa. Bukan nafi lil jins. Nafi juga, makna dia tidak tiada juga. Tiada kebimbangan. Maksudnya bukan tak ada langsung. Ada sikit-sikit, tak semua. Faham? Ada sebahagian saja. Tapi untuk la nafiah ni lil jins semua bentuk. Faham? Ni sebab apa? Sebab dia ni baris dom. Kalau kita nak jadikan dia ada sebarang kebimbangan, la khaufa lah. la khaufa. Maksudnya baris yang Bukan je ni. itu memainkan peran. Dia tak boleh ada tanwin dan dia mesti baris fathah. Tu je. Tak boleh tanwin. Contoh. La syarika lah. Kan? Tiada sebarang sekutu. La syarika. Ni sama juga. Tiada sebarang sekutu. La mani'a. La mani'a. Allahumma la mani'a lima a'tai. Tiada sebarang yang dapat tahan apa yang Allah nak bagi. Tak ada siapa pun dapat tahan. Tak ada siapa pun yang boleh tahan. Allah nak bagi je, macam mana pun Allah boleh bagi. Kalau Allah bagi dia menang, menanglah. Contoh. Jadi penggunaan ni penting untuk membezakan ayat tu, dia punya penegasan ayat tu dengan ataupun tidaklah. Jadi di sini Allah kata la zulma, tiada sebarang kezaliman al-yaum, pada hari itu. Al-yaum, pada hari itu. Maknanya semua adil dan semua tak akan membantah. Semua setuju. Kena makan buah zakum, dia setuju. Memang saya kena makan pun. Ketika itu sampai macam tu maknanya. Tak ada siapa pun boleh kata tak adil. Inna Allah, inna sesungguhnya. Ini isim fi'il aham ni. Inna harf. Inna Allah, Allah sesungguhnya Allah sari'u adalah. Ni tambah adalah kat sini. Adalah sari'u amat cepat. Al-hisabi bagi perhitungan. Jadi sama juga. Ni mudhaf sari'u.
Al-hisabi mudhafun ilaih. Sejuknya. Boleh tutup sebelah kan. Cikgu okey. Apa? Okey, boleh tutup Boleh. Okey, cuba terjemah balik. Pada hari itu ia dibalas setiap daripada diri dengan apa yang telah berusaha oleh dia. Tiada sebarang kezaliman pada hari itu. Sesungguhnya Allah adalah amat cepat bagi perhitungan. Boleh cuba? Siapa tadi? Bidah dah cuba untuk ayat ni. Cikgu. Cikgu nak cuba? Siapa nak cuba? Cikgu Zainal cuba? Okey, sila cikgu. Pendek je ayat ni kan? Pada hari itu, ia dibalas setiap daripada diri dengan apa yang Ya. telah berusaha oleh dia. Tiada sebarang kezaliman Ya. pada hari itu. Sesungguhnya Allah adalah amat cepat bagi perhitungan. Ahsanti. Ini ada sebarang. Susah nak tulis sebarang ni. Sebarang. Ini ada bagi. Okey, siapa nak cuba? Cikgu Nizam. Sila. Pada hari itu ia dibalas setiap daripada diri dengan apa yang telah diusahakan, telah berusaha oleh dia. Tiada sebarang kezaliman pada hari itu. Sesungguhnya Allah adalah amat cepat bagi perhitungan. Baik. Okey, ini kita dah terjemah, kita dah tengok kalimah-kalimah pada ayat 15, 16 dan 17. Dia masuk dalam satu tajuk perbincangan. Baik, kita tengok mula Allah sebut Rafi'ud darajat. Dia adalah zat yang mengangkat darjat. Baik. Jadi Allah ni tengok pada tadabbur dia. Allah adalah zat yang maha tinggi kedudukannya. Dialah yang mengangkat kedudukan sebahagian hamba-Nya ke atas sebahagian yang lain. Dengan contohnya, dengan memang itulah Allah ni kerja di antaranya. Rafiq yang sentiasa dia angkat sebahagian dengan sebahagian yang lain. Dan dia mengangkat darjat sebagai manusia di dunia sebagai bentuk ujian buat mereka. Jadi kat dunia lagi Allah ada boleh angkat makhluk-makhluknya, ada hamba-hamba yang Allah angkat. Bahkan tanpa memilih, kadang musuh dia juga Allah angkat juga. Tapi dalam bentuk apa? Sebagai istidraj, sebagai ujian. Jadi sebagaimana kita tengok dalam surah 6 165. Surah 6, kita tengok dulu ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
Dan dialah yang menjadikan kamu khalaifal ard. Maksudnya apa? Pengganti-pengganti bumi ni. Khalaif ni maknanya pengganti ataupun pemimpin lah. Dia ganti, dia kena pimpin lah. Itu sifat kita ni, khalaif, sentiasa berganti. Akan ada yang mati dan akan ada yang naik menggantikan kita. Itu Allah jadikan kita di bumi ini begitu keadaan dia. Di bumi ya. Di akhirat tak. Kan? Beza kan? Ini maknanya tak kekal tu. Sentiasa kena digantikan. Dan wa rafa'a ba'dakum, dan dia mengangkat sebahagian kamu di atas sebahagian yang lain. Beberapa darjat, tingkatan. Tapi ini maksudnya tingkatan yang mana ni? Dunia ke akhirat ni? Tingkatan yang dimasukkan darjat sini, darjat kemuliaan kat dunia ke kat akhirat? Yang mana? Yang ni ke yang suka nama? Yang ni. Tengok kan. Jadi darjat dia dimasukkan Allah naik ni, ada bila Allah angkat darjat tingkatan kat dunia, di dunia, tingkatan dunia itu dalam bentuk ujian. Bila Allah angkat darjat di akhirat, itu namanya kemuliaan. Allah nak angkat darjat itu darjat kemuliaan, beza. Dunia belum lagi. Selagi mana kat dunia jangan dakwa mulia, belum. Kan? Inna atqa, siapa yang takwanya ni siapa tahu? Allah tahu. Tak boleh dakwa saya yang paling takwa, tak boleh, kecuali nabi lah. Kan? Allah jamin dah. Tak boleh. Sebab itulah sebagaimana darjat kita ni diangkat, darjat kesolehan ke, dipuji orang ke, oh bahaya tu. Itu semua nama dia apa? Liyabluwakum fima atakum. Allah nak uji kamu dengan apa yang diberi kepada kamu. Nampak? Jadi di dunia ni selagi mana darjat kita diangkat, jangan rasa apa, oi jangan lupa diri sangat. Darjat ni Allah angkat dalam banyak bentuk. Ada Allah angkat pertama dalam bentuk pangkat kan. Ada juga dalam bentuk ilmu. Ada dalam bentuk harta. Kan? Macam-macam. Jadi itulah ujian semua. Itu maksud dia liyabluwakum tu. Semua tu selagi mana kamu kat dunia, itu ujian. Sebab itulah ada orang yang dia memang buat amalan ahli syurga. Kan? Lagi selangkah nak masuk syurga, tengok-tengok apa? Masuk neraka. Akhir dia, ending dia. Dia diuji dengan mungkin kemuliaan, ahli ilmu contohnya besar, tapi rupanya dia jadi sombong, dia jadi ujub dengan diri dia. Habis. Itu ujian. Semuanya Allah uji kita. Baik, ini maksudnya saya nak jelaskan. Darjat ni Allah angkat dua tempat. Di dunia Allah angkat. Jadi bagi siapa yang macam para nabi yang betul-betul orang, maka memang kemuliaan lah padanya. Okey. Kemudian boleh tengok lagi dalil dalam surah 43-32, tapi apa, kita teruskan. Jadi di dunia ni ujian Allah angkat. Sedangkan dia mengangkat kedudukan hamba-Nya di sisinya di akhirat kelak sebagai bentuk pemuliaan buat mereka. Jadi dekat akhirat nanti Allah angkat sebagai bentuk pemuliaan untuk hamba-hamba-Nya. Sesuai Allah angkat dengan darjat apa yang paling mulia sekali? Rasul, para rasul. Cuba tengok surah 2, 253. Surah 2, 253. Jadi di para rasul ni di dunia lagi Allah dah bagi mereka ini darjat untuk memimpin umat mereka. Sesuai masing-masing dengan pangkat kerasulan masing-masing. Cuba kita baca sikit ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Cukup sampai situ dulu. Jadi itulah para rasul yang kami telah lebihkan sebagian mereka ke atas sebagian yang lain. Sebagian daripada kalangan mereka ada yang berbicara dengan Allah. Kallama, Allah berbicara dengan dia. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat sebagian mereka beberapa tingkatan yang lebih daripada yang lain. Jadi
Darjat para rasul ni Allah memang muliakan sejak daripada dunia lagi. Allah dah beri mereka pilih. Apabila Allah pilih seorang manusia itu rasul, maknanya apa? Mereka dah jadi mulia dah. Baik, kemudian dan Allah angkat darjat berdasarkan apa lagi? Keilmuan, keimanan, amalan serta jihad masing-masing. Ini saya asingkan dia. Dalam Quran rupanya ada nyatakan ilmu Allah angkat darjat lebih daripada apa? Orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi daripada orang yang beriman yang rendah ilmu dia. Orang yang buat amal yang hebat juga kan, lebih hebat lagi amal, lagi tinggi amal dia, lebih tinggi juga darjat dia. Begitu juga orang yang jihad, orang yang awal-awal jihad dengan orang yang lambat jihad sikit, kurang sikit. Orang yang mula-mula buat kerja dengan orang lambat sikit kan, dia buat sebab dah ada orang buat. Tak sama dengan dia mulakan buat. Dia yang membangunkan contohnya, tak sama. Itu semua berbeza dalam hal ni. Sebab tu saya di sini pertama sekali rasul. Ni darjat yang memang tertinggi. Kemudian ahli ilmu. Kemudian orang yang beriman. Kemudian orang beramal dan juga orang yang berjihad. Semuanya ada darjat-darjat di sisi Allah. Jadi kita tengok di sini turutan darjat tu berdasarkan apa? Pertama rasul, kedua ilmu lah. Ilmu ni. Cuba tengok dalam surah 58 ayat 11. Kita ambil daripada bahagian bawah ayat dia. Saya highlightkan ni. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Di Allah tadi rafi'ud darajat. Ni yarfa'ullahu alladhina amanu. Kan ayat kita baca sekarang rafi'ud darajat kan? Dia yang Maha meninggikan darjat-darjat. Dalam ayat ni Allah kata yarfa'illah, Allah dia meninggikan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Jadi orang beriman lagi tinggi iman dia, lagi tinggi darjat dia. Wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pula. Beza maksudnya apa? Diberi ilmu, dia dah beriman juga, tapi dia lebih berilmu daripada orang beriman yang beriman tadi. Jadi tingkatan ilmu dia darajat, tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi dengan ilmu ni, walaupun beriman sama-sama orang beriman, tapi lihat pada ilmu dia masing-masing. Jadi wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan, amalan itu, iman tadi, amalan dia ni, hati dia dan amalan perbuatan dia semua, Maha mukhbir, Maha khabir. Maknanya apa? Pakar dalam nak menentukan siapa paling tinggi ni. Allah ni tak ada masalah. Kelayakan. Jadi ini dengan atas ilmu lah manusia diangkat dah darjatnya. Dan iman. Baik. Dalam surah 20 ayat 75. Jadi iman termasuk amal soleh tu dengan iman yang tinggi, keyakinan tu. Cuba kita baca. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat. Fa ulaika lahumud darajatul 'ula.
Ni atas dasar apa? Iman. Dan siapa yang datang kembali kepada Allah dalam keadaan apa? Seorang yang beriman, benar-benar dia telah melakukan amal soleh. Sesungguhnya dia telah buat amal kebaikan yang banyak. Faulaika lahum darajatul ula, maka mereka itulah mereka akan dapat darjat yang tinggi di syurga. Ini bahkan darjat ni di syurga ni berbeza. Satu darjat dengan darjat lain, Nabi kata apa? Macam kita tengok bintang-bintang. Punya jauh jarak darjat di antara ahli syurga pun. Macam kita tengok bintang-bintang tu. Itu syurga yang atas kita. Begitu. Baik. Berdasarkan amalan juga diangkat darjatnya. Cuba tengok dalam surah 6 ayat 132. Surah 6 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikullin darajatum mimma 'amilu. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan bagi setiap tingkatan berdasarkan apa yang mereka amalkan, amilu. Dari setiap tingkatan berdasarkan amalan masing-masing. Dan Allah kata apa? Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan Allah tak pernah lalai daripada amalan mereka semua. Semuanya Allah tahu. Sesuai dengan amalan dia, itulah tingkatan dia. Jadi itu tingkatan-tingkatan iman dia dengan pangkat Rasul dia Allah tinggikan dari dunia lagi, dengan keilmuan, dengan iman seorang, dengan amal soleh dia, bahkan dengan apa? Jihad. Siapa yang lebih dulu jihad kan? Bahkan dia lebih utama daripada orang yang datang selepasnya. Siapa yang lebih banyak berjihad ni, berkorban dengan apa ni untuk Allah ni, dia lebih tinggi lagi darjat dia. Cuba tengok dalam surah 4 ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فضل الله المجاهدين وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وفضل الله المجاهدين على القاعدين. Jadi tidaklah sama orang yang duduk je daripada kalangan orang yang beriman, yang mana dia tak ada uzur pun untuk pergi jihad. Dia tak ada keuzuran tapi dia tak pergi. Sebab dia apa ke tak ada, tak pergi. Tapi kita tak boleh keluarkan dia daripada daerah mukmin, sebab Allah sendiri sebut mereka masih iman, masih beriman, cuma iman mereka kurang sikit. Nampak Jadi mereka ada iman tapi begitu beza dia. Dia ramai begitulah manusia ni. Masing-masing ada tingkatan masing-masing yang Allah tahu di sisi dia dengan jelas di mana kedudukan mereka ni. Jadi tidak sama orang yang duduk daripada kalangan orang beriman yang tidak ada alasan apa-apa pun, tak ada mudarat pun, tak ada keuzuran untuk mereka ikut pergi berjihad. Dan
orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Tak sama, Allah kata kedudukan dia beza. Apa dia? Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan orang-orang yang pergi berkorban ni, berjihad ni dengan harta benda dan diri mereka, melebihi ke atas orang-orang yang hanya beramal saja, solehlah, dengan darjat yang berbeza. Tapi wa kullan wa'adallahu al-husna, dan kedua-duanya Allah tetap menjanjikan kebaikan akan dapat, tapi darjat berbeza. Wa faddalallahu al-mujahidin, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad 'alal qa'idi ajran azima, ke atas orang-orang yang qa'id ni, yang tak pergi berjihad ni, apa? Dengan ganjaran yang besar, azim. Iaitu ayat yang ke-96, darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Tingkatan-tingkatan daripadanya, darjat-darjat daripada Allah yang Allah berikan, serta mereka dapat keampunan dan dapat rahmat yang besar. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ni tingkatan darjat berbeza berdasarkan apa dia? Kesungguhan dia, pengorbanan seseorang. Pengorbanan seorang dalam hal yang berkaitan dengan apa? Agama dia, Allah dan Rasul, akhirat dia. Jadi di sini manusia akan lihat nanti berbezanya darjat mereka di syurga juga, walaupun dapat masuk syurga. Baik. Satu lagi dalam surah 57 ayat 10. Sama juga, lebih kurang ayat tadi. Ini cerita tentang sumbangan, infak contohnya. Tengok daripada ayat yang bahagian kedua. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Wallahu bima ta'maluna khabir. La yastawi minkum, tidak sama dari kalangan kamu orang yang infak sebelum kemenangan dan telah pergi berperang ketika tersebut. Sebelum Islam ni kuat kan, orang yang menyumbang sebelum tu, maknanya apa? Ketika itu dalam keadaan tak nampak apa-apa, kan? Tak sama dengan orang yang jadi apa, yang dah siap, dah ada dah, dia masuk je lah. Tak sama. Itulah kita kena berusaha untuk segera dalam amal kebaikan ni. Sebab apa? Itu pun diambil kira berbezanya darjat mereka ni. Jadi orang yang pergi ikut Nabi, sertai Nabi sebelum apa? Fatu Mekah. Kan? Dan dia pernah pergi berperang dengan setelah berlakunya keamanan, Islam dah kuat dah, orang pun dah takut. Kita ramai berbondong-bondong masuk. Tak sama. Nilai orang yang mula-mula dengan orang yang selepas tu tak sama. Darjat dia berbeza. Jadi Allah kata, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih agung darjat dia daripada orang yang infak daripada sebelum itu dan telah berperang sebelum tu. Tapi kedua-duanya wa kullu wa'adallahil husna wallahu bima ta'maluna khabir. Ini dari sudut kesungguhan dia dalam pengorbanan dia dalam meninggikan kalimah Allah dalam agama dia. Iaitu Allah angkat darjat ni di dunia dan akhirat dengan sebagai ujian, dan di akhirat nanti berdasarkan apa? Ilmu dia, iman, amalan dan juga pengorbanan masing-masing. Darjat masing-masing akan berbeza.
Jadi kerana itulah setiap Muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu yang diturunkan kepada para Rasul, iaitu Quran dan Sunnah Nabi ni. Kerana itulah dia punya sumber kepada darjat itu diangkat. Macam sebab tu Allah angkat para Rasul tadi pada awalnya. Dan agar dapat, sebab tu kita kena baca apa yang diturunkan oleh Rasul ni, wahyu ni yang mengangkat seseorang tu, agar dapat mengenal Allah, Rasul dan serta agamanya. Sebagaimana Nabi SAW Allah utuskan baginda ni dengan ilmu dulu. Allah ajar Nabi ni wahyu. Dalam surah 42 ayat 52 ni, jadi di sinilah menerangkan tadi roh tadi yang Allah sebut ar-roh tu, iaitu wahyu Quran. Sebagaimana juga dalam ayat ni Allah sebut roh ni, maksud ni roh ni apa? Quran. Jom kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau sebagaimana para nabi dahulu juga diwahyukan. Dapat wahyu daripada Allah. Jadi Allah ceritakan kepada Nabi, wa kadzalika, maknanya seperti itulah sunnatullah dari dulu lagi. Sekarang ni kami wahyukan kepada engkau pula. Apa dia? Ruhan min amrina. Wahyu daripada kami. Perintah kami. Jadi kemudian Allah kata, ma kunta tadri mal kitab. Tidaklah engkau sebelum dapat wahyu ni apa? Engkau tahu tentang kitab. Al-kitab ni apa? Tentang ilmu yang sebelum ni. Tentang Quran, tentang kitab-kitab Nabi ni dijaga kan oleh Allah. Nabi tak tahu, tak terpengaruh dengan mana-mana falsafah dan sebagainya. Walal iman, dan Nabi juga tidak mengetahui apa itu iman yang sebenar-benarnya. Walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikannya Al-Quran ini sebagai cahaya ilmu tu yang kami berikan dengannya sebagai petunjuk kepada siapa? Orang yang kami kehendaki daripada kalangan hamba-hamba kami. Jadi macam mana Nabi perlukan apa? Ilmu, wahyu daripada siapa? Allah. Apatah lagi kita. Jadi memang alangkah jauhnya kesesatan kita kalau kita jauh daripada Quran. Nabi pun diberikan ni, Nabi dapat apa? Dapat jalan, dapat tahu jalan yang lurus. Sebab tu setelah itu Allah jamin yang Nabi ini berada di atas jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Allah ni mengangkat darjat hamba-Nya, tapi apa? Dengan kita ini ambil apa yang dibawa oleh Rasulullah tu. Dengan Quran itu kita ni diangkat. Cuba tengok, mana-mana saja yang ada kaitan dengan Quran, apa dia? Semuanya akan diangkat. Bulan turun Quran, angkat tak? Jadi bulan apa? Ramadan. Kan kita dah baca Tanzilul Kitab kan? Malam tu Quran turun, malam tu jadi malam mulia tak? Darjat malam tu diangkat dengan darjat lain. Tak ada satu malam pun darjat sama macam malam tu. Tak ada satu bulan pun darjat sama macam bulan Ramadan ni. Tak ada pun. Tak ada satu negeri pun darjat sama dengan negeri yang turun Quran mula-mula. Negeri mana? Mekah. Solat kat Masjidil Haram berapa pahala? 1,000. Bayangkan. Jadi mana-mana yang berkaitan dengan Quran, pasti darjat dia diangkat. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata ad-dunya mal'unan wa mal'unatun illa
zikrillah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Dalam hadis kita masukkan juga hadis tu. Dunia ini semuanya terlaknat. Semua isi dunia ni dilaknat, dunia ni dan segala isi dia. Kecuali siapa? Illa zikrillah, kecuali berkaitan dengan peringatan Allah. Jadi siapa-siapa yang tak pedulikan ni semua dilaknat je. Tak ada apa-apa bagi mereka. Illa zikrillah, kecuali peringatan Allah. Wa ma walah, dan apa yang berkaitan dengannya. Segala perbuatan kita nak dikait dengan Allah lagi. Tujuannya untuk itu. Au aliman, ataupun orang yang nak belajar. Au muta'alliman, ataupun orang yang mengajar. Itulah disebut dalam hadis tersebut. Jadi Allah menamakan Al-Quran itu sebagai Ar-Ruh, seterusnya. Kerana ia menghidupkan hati-hati yang Quran ni dia hidupkan jiwa kita. Sifat dia begitu. Jadi kita ni, jasad ni kalau tak ada roh kita hidup? Tak juga. Demikian juga hati manusia ni perlukan sesuatu untuk hidupkan dia daripada mati tadi, iaitu cuba tengok dalam surah 35 ayat 22, Allah buat gambaran tak sama orang yang hidup hatinya dengan orang yang mati. Dalam surah 35 ayat 22 tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap satu lagi surah ni, tambah sikit. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Inna Allaha yusmi'u man yasha'. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Jadi tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Inna Allaha yusmi'u man yasha'. Sesungguhnya Allah yang beri pendengaran kepada siapa yang dia kehendaki. Iaitu apa? Di sini dimasukkan juga, iaitu mendengar ayat-ayat Allah lalu hidup hati dia. Ya Allah umpamakan juga orang yang tidak ada Quran ni dalam jiwa dia ni, umpama apa? Orang yang mati. Dalam hadis Nabi sebut, umpama rumah yang tak ada diri dalam jaufi dia, dalam rongga dia, orang yang tak ada dalam rongga diri di Quran, pengetahuan tentang Quran apa dia? Macam rumah yang roboh. Jadi wa ma anta bimusmi'in man fi kubur. Dan tidaklah engkau tu orang yang dapat memberikan pendengaran kepada orang yang dalam kubur. Seolah begitulah. Orang yang tak dapat hidayah memang seolah apa? Kita cakaplah macam mana pun, dia macam orang dalam kubur, tak ada guna apa-apa. Sama saja. Tak ada. Sebab tu macam mana dalam surah Yasin kan? Sebab tu Quran ni kita jangan bagi orang masuk kubur dulu baru kita nak baca Quran. Kan? Ayat apa? Yasin ayat 60. Salah ayat tadi. 70. Cuba tengok dalam surah Yasin ayat 69-70. Ayat 70. Apa tujuan Quran ni? Kita baca, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi Quran ni dia liyunzira, sebagaimana ayat yang kita baca ni, untuk memberi peringatan kepada siapa? Orang yang hayyan, hidup. Dia dua-dua lah, hati dia hidup dan juga dia masih hidup lagi. Faham hati dia hidup, satu, dia hidup. Tapi kalau hati dia mati pun tak dapat juga. Iaitu hati dia yang hidup dan juga apatah lagi ketika dia dah mati, lagilah tak ada. Dan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan menetapkan azab. Maknanya dah beritahu awal lah kepada orang-orang kafir, kamu akan kena azab nanti. Dengan tujuan supaya mereka nanti
tidak ada hujah lagi. Itu maksud. Jadi tujuan Quran turun untuk menghidupkan hati manusia ni. Kemudian seterusnya, jadi Al-Quran merupakan petunjuk buat semua manusia yang diturunkan agar dapat memberikan peringatan tentang hari pertemuan ni, iaitu hari pertemuan semua makhluk. Hari pertemuan semua makhluk, dari bermula ciptaan hingga yang terakhir. Jadi semua makhluk ni Allah sebut dalam surah 6. Surah 6 ayat 30. Semua akan dikumpulkan. Semua umat yang Allah cipta akan dihimpunkan. Ayat 38. Surah 6 ayat 38. Sila ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Jadi tidak ada satu pun binatang, dabbah ataupun makhluk bergerak yang ada di bumi ni. Ada yang berpendapat dabbah ni juga termasuk kita. Dabbah yang boleh berjalan ni termasuk kita juga. Dan juga tiada satu pun yang terbang di langit, yang terbang dengan dua sayapnya, kecuali mereka itu sama macam umamun amsalukum, adalah umat-umat yang Allah cipta macam kamu juga masing-masing. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami pernah lupakan sesuatu pun dalam tetapan kitab yang kami telah tetapkan. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian ke semua mereka tu, ila rabbihim, kepada pencipta mereka lah mereka akan dihimpunkan. Jadi semua makhluk akan dihimpunkan akhirat. Kalau tengok tafsir ni maknanya semua makhluk. Bahkan ulama kata apa? Sampai serangga-serangga ni semua ada. Kita silsilah berjalan kat mana-mana kita tak tahu semua ni. Dengan tak ada, dengan begitu sekali dahsyat hari tersebut. Semua kumpul sekali. Cumanya bezanya apa? Mereka akan jadi debu. Tak ada apa-apa. Tak ada tempat akhir dia. Habis je. Tak ada syurga, tak ada neraka. Kita dengan jin ada tempat. Kita yang hidup terus. Mereka akan habis macam tu je. Itu yang ada tak jadi tanah tu. Ya, sebab mereka tengok semua binatang tu dia kisos jadi tanah. Aku nak jadi binatang jugalah. Jadi tanah selamat sikit, tak masuk neraka. Ketika tu. Tak ada haiwan masuk syurga. Haiwan masuk syurga tu ada pertanyaan kan macam tu kan. Wallahu taala. Tapi tak ada syurga ni dia ada, orang sebab ada apa? Taklif. Kita ni ada taklif. Anjing masuk syurga tu dia lah tafsiran tak ada. Cuma kalau orang kata dia peminat kucing, saya nak kucing dalam syurga juga. Allah Taala, Allah kata apa yang nak bagi kan. Tapi silap tak terfikir benda tu dah. Syurga ni sebab tak lihat dah. Kita tak dapat nak gambar macam mana. Lupa dah semua ni. Keinginan yang kecil tu takkan ni. Binatang syurga tu. Binatang syurga. Burung apa? Burung tu makanan kita. Yalah. Yang Allah Taala alam. Mungkin tu binatang-binatang dalam syurga lah siap. Macam bidara syurga ke apa kan. Wallahu alam. Itu saya tak nak ulang lebih lah. Cumanya dari segi sudut, ada tak binatang dihisap lalu masuk syurga dapat nak? Itu tak ada. Tak ada satu pun. Yang ada hisap, yang ada ada balasan pahala dosa hanyalah kita saja dan jin. Manusia dan jin saja. Itu je lah. Kalau soalan dia maksud dia ada tak binatang tapi ni hisap tu dia masuk syurga sebab hisap tadi tak ada. Kan? Itu maksudnya tak ada.
Okey. Tak tahulah kalau ada cukup tafsir macam tu. Tapi tak ada. Yang untuk ada timbangan amal ni hanya siapa? Manusia dan jin je. Tu je. Okey. Tengok kemudian jadi semua makhluk dari bermula ciptaan hingga yang terakhir. Cuba tengok surah 51 ayat 50. 51 ayat 50 ayat bukan 50 mana dia? Kan surah 51 saya rasa ni. 56 56 Al-Waqi'ah. Tengok dalam ayat 49 tu. Jadi Allah sebutkan kul innal awwalina wal akhirin, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terawal dulu, wal akhir, orang-orang yang terakhir, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, semuanya mereka akan dihimpunkan pada waktu tertentu, pada hari yang diketahui, iaitu hari kebangkitan nanti. Jadi semua daripada awal sampai akhir, semua makhluk yang Allah pernah cipta daripada awal sampai akhir, manusia yang Allah cipta daripada awal sampai akhir, semuanya akan dihimpunkan dalam satu masa yang sama dan satu tempat yang sama, iaitu mahsyar. Mahsyar. Baik, kita tengok hadis tentang Quran dalam satu hadis Nabi bagi pendek ini. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Sungguhnya orang yang tiada dalam rongganya sesuatu daripada Al-Quran umpama rumah yang roboh. Itu umpama juga. Ya. Banyak lagi hadis-hadis, saya bagi satu je lah, pendek. Baik, jadi seterusnya biar ayat yang ke-16 ni Allah sebutkan yaumahum barizun, pada hari semuanya manusia tu nampakkan. Jadi manusia akan dibangkitkan pada kiamat kelak dalam keadaan bertelanjang, tidak pakai slipper dan tak bersunat sebagaimana dia mula dilahirkan. Bagaimana dalam ayat ni Allah sebut dalam surah 21 ayat 104. Yauma natawis samaa katayyis sijili lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ayat ni, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai ciptaan pertama dahulu, kami akan ulang balik. Wa'adan alaina inna kunna fa'ilin, ini adalah janji yang kami telah tetapkan ke atas kami, dan sesungguhnya kami pasti akan melakukannya. Jadi macam mana kita dahulu lahir keluar mula-mula, itulah kita akan dibangkitkan. Dalam hadis Nabi kata 3. Nabi kata tuhsyaruna yaumal qiyamah, hufatan uratan hurlan buhman. Dalam riwayat lain lah ada 4, ada yang kata 3 je. Hufatan ni salah satu sifat lah kita, fizik manusia ketika dibangkitkan, ada 4 ni. Hufatan ni maknanya macam bayi, tak berkhitan. Huratan ni bertelanjang.
Ghurlan ni tak pakai selipar. Buhman ni selai sepinggang kosong, tak ada apa-apa. Jadi ni 4. Nabi kata kamu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ni. Ini satu hal. Tak sandang tak ada. Tak ada lah. Sebab itulah. Jadi ini saja sudah cukup untuk kata apa? Boleh tak tolong orang lain? Tak boleh lah. Dompet pun tak ada, nak tolong orang macam mana? Hufatan uratan ghurlan buhman. 4. Pendek je, senang ingat. Ya, berdasarkan ayat ni. Lepas tu Nabi baca ayat ni. Lepas tu Nabi pun baca ayat ni. Hadis tu panjang. Lepas tu Nabi bagi tahu siapa yang mula dapat baju, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi panjang lagi, bercerita lagi. Jadi kita nak ingat ni dulu point dia kat sini. Kemudian keadaan dia ada yang berjalan dengan kepalanya. Dengan tu kan. Itu kemudian. InsyaAllah nanti kita sambunglah. Boleh untuk ayat ni. Penting juga sebab banyak hadis yang saya kan sayang kalau nak tinggalkan barizun ni, yaumahum barizun ni. Begitu saja sebab banyak hadis-hadis yang kita nak tengok macam mana keadaan kiamat tu, baris tu macam mana. Apa sebenarnya berdasarkan hadis-hadis dia. Itu mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada tu. Boleh lah? Dia untuk ayat 17 ni, 16 17 kita simpan dulu. Okey, setuju? Okey. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.